Salam sejahtera dan salam syok sayang bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan jalan raya bagi projek Jiwa Murni yang pernah dilaksanakan dahulu akan dinaik taraf sekiranya mengalami kerosakan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu keutamaan akan diberikan kepada jalan yang tidak lagi dilalui oleh kenderaan berat yang membawa balak. Di mana kita akan berikan keutamaan pada jalan-jalan yang tidak lagi dilalui oleh kenderaan berat pembalakan, dan ini penting untuk dinaikkan taraf sebagai jalan utama untuk ke kawasan pendalaman, dan bagi kawasan-kawasan yang masih aktif dilalui oleh pengangkutan pembalakan ini, kita akan berikan sebagai keutamaan kedua. Yang penting pelaksanaannya mesti dibuat sebelum tiba waktu Christmas dirayakan. Artinya it has to be done before 25th of December this year. Yeah. Ini kita lakukan bukan saja soal celebration perayaan ini, tetapi musim terkujuh yang akan dialami di Sarawak jika kita lakukan selepas pada itu. Ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan KKDW bersama Kerajaan Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid menambah sebanyak 60 keputusan telah diambil hasil dari mesyuarat koordinasi itu, termasuk untuk menambahkan keterjaminan makanan. Beliau mendedahkan Kerajaan Persekutuan telah bersetuju agar Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FERKRA) bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak bagi mewujudkan ladang padi berskala besar sebagai bekalan penggunaan domestik. Pihak FERKRA bekerjasama dengan Kerajaan Negeri untuk estet padi diwujudkan sebagai memberikan supply atau bekalan untuk domestic consumption, dan ini dibuat secara berskala besar, dan pihak kerajaan negeri akan mengumumkannya bila persetujuan daripada Jemaah Menteri, Kerajaan Negeri Sarawak, Kerajaan Sarawak, dan juga pengumuman yang akan dibuat oleh Premier mengenai perkara ini. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kementeriannya mengakui garis panduan yang diterima pakai oleh Kerajaan Sarawak seperti prakelayakan untuk proses tender merupakan langkah yang terbaik. Beberapa garis panduan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Sarawak, umpamanya dari segi pre-queue untuk penenda-penenda ini, kita akan ikuti kerana benchmarking yang ditentukan oleh Kerajaan Negeri. Kerajaan Sarawak ini adalah satu bendara aras yang akan dijadikan panduan oleh KKDW untuk dilaksanakan bukan saja di Sarawak tetapi di wilayah dan negeri-negeri lain, kerana apa yang telah dilakukan ini adalah satu panduan yang terbaik, yang tidak berlaku soal ketirisan, projek-projek yang lewat disebabkan oleh mungkin pelaksananya mempunyai kelayakan yang rendah, ya, dan ini akan diatasi melalui benchmarking yang dilakukan. Laporan seterusnya, Kerajaan Persekutuan menyangkakan Agensi Tunggal Kawalan Sempadan dan Pintu Masuk atau Single Borders Agency (SBA) akan mula dilaksana secara berperingkat bermula Januari 2024. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, penubuhan SBA merupakan salah satu inisiatif jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan di pintu masuk negara, khususnya kawalan dan pemeriksaan keluar masuk bagi individu, kenderaan, barangan dan haiwan. Katanya, pelaksanaan SBA menyumbang kepada hasil pengurusan yang lebih terselaras, penguatkuasaan dan kawalan yang lebih cekap serta efisien melalui prosedur operasi standard SOP yang seragam, termasuk peningkatan integriti dalam pengurusan di pintu masuk. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa khas bagi menangani kesesakan di Tambak Johor di bangunan Parlimen Kuala Lumpur pada Isnin.
Paparan berikutnya, Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak Darul Rizwan Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Soraya Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah berkenan melawat ke Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Selasa. Keberangkatan tiba Raja Puan Muda Perak pada jam 10.07 pagi telah disambut oleh Pengarah Jabatan Muzium Sarawak Nancy Jolhi dan Presiden Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak Datuk Dayang Mulia Datuk Awang Daud. Tunku Soraya menghabiskan masa selama 1 jam lebih bagi menghayati keistimewaan pameran di muzium tersebut serta turut mendapatkan beberapa sagu hati untuk dibawa balik ke negeri Perak. Dalam pada itu, Tunku Soraya turut berkenan menyempurnakan majlis pembukaan Perhimpunan Persatuan Kebangsaan di Hotel Waterfront Kuching pada 11 malam Selasa. Beralih ke perkembangan persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur dengan sebuah hospital dan 3 buah klinik kesihatan di kawasan Batang Sadong kini memerlukan perhatian segera Kerajaan Persekutuan. Tampil menyuarakan perkara tersebut, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'im beritahu bangunan wad pediatrik dan wad wanita di Hospital Simunjan telah mengalami keretakan akibat tanah mendap sehingga terpaksa dikosongkan. Perkara tersebut katanya telah mengakibatkan ruang di hospital menjadi sempit dan tidak kondusif. Sehubungan itu, beliau memohon agar kerajaan dapat membina bangunan baharu untuk kedua-dua wad berkenaan, termasuk menggantikan kuartus lama di situ bagi menjamin keselamatan pesakit dan kaki tangan yang bertugas. Kuartus sedia ada juga berada dalam keadaan usang dan memerlukan penggantian. Saya difahamkan KKM mempunyai perancangan untuk membina blok tambahan dalam Rolling Plan keempat RMK ke-12. Saya mohon projek ini disegerakan dan menjadi keutamaan pihak kementerian. Beliau berkata demikian semasa membahas rang Undang-Undang Pembekalan Belanjawan 2023 pada Isnin. Selain itu, tambahnya perkhidmatan dan infrastruktur 3 buah klinik di kawasannya juga perlu dinaik taraf dengan segera melibatkan klinik kesihatan Semera, klinik jemukan dan klinik kesihatan Sadong Jaya. Klinik kesihatan Semera telah ditutup tahun lepas. Kita mohon agar tindakan segera untuk menyediakan tempat operasi sementara iaitu kontena sementara menunggu klinik baharu siap. Saya dimaklumkan bahawa tender telah dikeluarkan pada tahun lepas tapi dekat tapak belum ada apa-apa pelaksanaan untuk kontena sementara itu dilakukan. Klinik jemukan bagi menggantikan bangunan kayu yang telah usang, bangunan yang rosak dan tidak ekonomik untuk dibaiki. Kita juga mohon untuk menaik taraf klinik kesihatan di Sadong Jaya bagi menampung 12,000 populasi di sekitar kawasan. Sementara itu, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu memohon Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan agihan belanja untuk melaksanakan projek menangani hakisan tebingan sungai di kawasannya. Menurut beliau, hujan lebat baru-baru ini telah menyebabkan ban tebingan sungai pecah dan limpahan air pasang masuk membanjiri kawasan kampung tradisi di situ. Oleh itu, katanya perkara tersebut telah menghantui penduduk setempat yang tinggal di tebingan sungai dan terdedah dengan masalah berkenaan. Ya, JPS telah menganggarkan kos mitigasi sebanyak 50 juta untuk mengatasi masalah ini untuk jangka masa panjang. Saya merayu kepada kerajaan untuk mempertimbangkan agihan belanja untuk projek menangani hakisan tebingan sungai tersebut. Beliau berkata demikian semasa membahas rang Undang-Undang Pembekalan Belanjawan 2023 baru-baru ini. Dalam masa sama, katanya permohonan pembelanjaan itu juga bagi membersih sungai yang tersumbat dan tidak diselenggara di mana ia bukan sahaja mengakibatkan banjir, malahan menyebabkan banyak kebun penduduk terjejas. Ke berita sukan dengan hasrat pasukan Kuching City FC, KCFC untuk bangkit dari kekalahan di tangan Selangor FC minggu lepas tidak kesampaian apabila sekali lagi tumpas dalam aksi Liga Super 2023. Anak didikan Irfan Bakti tewas 1-2 kepada Sabah FC dengan perlawanan ketiga mereka di Stadium Negeri Petrajaya pada Isnin sekaligus jatuh ke tangga ke-8 Liga ketiga ini. Bermain dalam keadaan padang becak menyukarkan jentera serangan KCFC menghupus Sabah FC untuk melakukan gerak-gerakan memburu gol awal. Sabah FC kendalian Dato' Ong King Swee terlebih dahulu memecah kebuntuan menerusi penyerangnya Sadir Ramdhani pada minit ke-24 selepas memanfaatkan situasi kelam kabut di hadapan gawang KCFC. Gol itu tidak mematahkan semangat pemain KCFC dengan terus melancar serangan demi serangan ke kubu pelawat untuk mencari jaringan penyamaan.
Usaha mereka berhasil apabila Abu Kamara berjaya menyamakan kedudukan dalam masa kecederaan babak pertama selepas mudah menolak bola ke sudut kiri gawang, menewaskan penjaga gol Sabah Damian Lim Chien Kai. Bagaimanapun, Sabah FC kembali di depan hasil jaringan pemain tengah Telmo Ferreira minit ke-58 yang menyambar hantaran lintang rakan sepasukan dari sudut kanan. KCFC akan bertandang ke Stadium Perak di Ipoh untuk menentang Perak FC pada 12 Mac ini. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, salam UKAS.